Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما رزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadis yang seterusnya, nombor berapa Maya? Hadis daripada Aisyah. Tidak. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان. Betul? Situ noh? Betul. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا تنام قلبي. متفق عليه. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam melebihi 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Di sinilah yang orang yang semayang tarawih 11 rakaat duk mempertahankan solat tarawih 11 rakaat. Hadis inilah penegasan daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi tak pernah semayang lebih daripada 11 rakaat. Okey. Di sinilah yang menjadi pegangan orang yang mempertahankan solat tarawih 11 rakaat. Tapi pendekatan yang terbaiknya ialah masalah semayang sunat ni terpulang kepada orang tu lah. Dia nak buat macam mana. Cuma jangan mendakwa ya, yang kata apa yang dilakukan itu adalah sunnah Nabi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi melakukannya. Tapi yang terbaiknya apa dia? Contohilah amalan Nabi. Itu yang terbaiknya. Jangan duk buat lain pada tu. Takut silap hari bulan.
Kemudian dinyatakan lagu mana cara Nabi solat. Sifat solat Nabi. Beliau pernah solat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baiknya dan baiknya dan panjangnya. Mana jangan duk tanyalah. Cantiknya semayang Nabi, rokoknya, sujudnya, qiyamnya, bacaannya, kan? Jangan duk tanya. Maknanya elok sungguh. Kalau dia bacanya tertil, taklah kalut. 20 rakaat. Berapa minit? 7 minit. Kan? Express. Express kan? Sampai tak ada nak menyawa. Kan? Tak ada tomak ni noh. Dan jangan engkau tanya tentang baik dan panjangnya, eloknya Nabi SAW, cara takbirnya, qiyamnya, bacaannya, baca surahnya, kan? Rokoknya, sujudnya, pergerakan dalam solat Nabi itu maknanya sangat cantik, sangat elok. Tak serupa dengan kita. Sujud tak ada nak sampai di tak ada nak sampai ke lantai dah, kalau nak angkat dah. Kan? Tak ada makna lah. Sedangkan waktu yang paling bernilai dalam solat ni waktu mana? Waktu sujud lah. Waktu sujud lah. Atas kita lah. Kadang-kadang orang dia tak membiasakan diri dengan sujud lama ni. Dia gaduh nak terkentuk lah macam-macam. Dia mari macam-macam. Kita kena biasakan lah. Ya, elok solat seseorang itu ialah panjangnya sujud dia. Sujud lama-lama buat apa? Berdoa. Berdoa. Tapi yang terbaiknya ialah mu'tadil. Mana? Sama. Pertengahan. Taklah sujudnya tak melebihi rokoknya tak melebihi qiyamnya. Itu yang terbaik. Maknanya kalau kita qiyam lama, rokok pun hampir-hampir dengan qiyam. Sujud hampir-hampir dengan rokok. Itu yang terbaik. Jangan ada setengah orang dia sembahyang baca panjang. Bari tang rokok kecil-kecil. Kita tak nak baca 3 kali tasbih pun tak dan. Itu seburuk-buruk bid'ah lah. Bid'ah lah tu. Kan? Sujud macam tu juga. Kan? Kita tadi dah tak dan dah. Tasbih waktu rokok kan. Jadi terlambat sikit lah. Bila kita sujud elok nak sampai dia. Dah bangun dah. Tok Imam lagu ni jenis lagu ni letih makmum. Dengan jenis hambat. Bila-bila pun tak sampai pasal apa? Tok Imam duduk depan. Bila kita nak boleh potong dia? Kemudian salat lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baik dan panjangnya salat dia. Dia semayang 4, kemudian semayang 4 jadi apa dah? 8. Apa maksud semayang 4 ni? Maknanya Nabi dah solat 2 rakaat, lepas tu dia sambung 2 rakaat lagi, kemudian dia berehat. Dia berehat, tenang. Hak yang berapa minit tadi? 7 minit tadi tak ada dah. Directly macam kereta api daripada Johor ke Padang Besar. Tak berhenti dah. Lepas pada berehat sekejap, dia solat pula 2. Solat 2 rakaat bagi salam, kemudian sambung terus 2 rakaat pula, dia berehat pula. Kemudian beliau solat 3 rakaat pula, witir lah tu. Kan? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum solat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Kalau kita tengok syarah pada hadis ni, maksudnya Nabi itu dia semayang tu lama macam dia tidur, ataupun dia berehat di antara celah-celah tu macam lama sikit, seolah-olah dia tidur dulu kemudian baru sambung witir pula. Macam itulah maknanya. Tidaklah amalan Nabi ni kita tengok ada riwayat-riwayat sebut tentang ibadat dia. Kalau kamu nak tengok Nabi ni, dia tidur seolah-olah dia tu tak bangun langsung. Tak bangun. Kalau kamu nak tengok Nabi qiyamul lail, seolah-olah kamu akan dapati Nabi tu tak pernah tak tidur langsung. So, kalau kamu nak tengok dia qiyam,
seolah-olah kamu tak nampak dia tidur. Kalau kamu nak tengok dia tidur, seolah-olah kamu tak nampak Nabi itu qiyam. Maknanya apa dia? Panjangnya. Panjangnya qiyam, panjangnya tidur Nabi. Kita tengok maknanya kadang-kadang Nabi dia berehat, kadang-kadang dia qiyam. Macam itulah. Dia pertengahan. Itu yang terbaiknya. Mana tidak ada melampau padanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sangat kuat. Macam itulah maknanya kalau kita pun nak orang kata apa, nak solat malam, itulah caranya seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam hadis ni lah. Kan? Dalam hadisnya. Kalau rasa tak larat, jangan tinggal langsung lah. Macam kita kata sebelum ni lah. Sekurang-kurangnya buat witir tak apa lah. Paling malas lah tu. Allahu Akbar. Boleh jaga subuh tak apa dah. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli min al-laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u rak'atayil fajri fatilka 13. Dalam riwayat yang lain daripada Imam Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah. Dari Aisyah juga beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Jadi berapa? 11 juga. Dan beliau salat fajar 2 rakaat dan semuanya berjumlah 13 rakaat. Maksudnya Nabi salat malam 11 rakaat sekali dengan witir, lepas tu campur 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi berapa semua? 13. Tak termasuk solat fajar lah. Yang dikenaki dengan solat fajar 2 rakaat itu solat qabliyah tu lah. Saya ni duk faham kita semayang fajar tu tak. Sebab Nabi SAW tidak pernah tinggal solat qabliyah fajar, sama ada dia duduk di Madinah, duduk di rumah dia, ataupun dia musafir. Tak pernah tinggal. Jadi kita pun jangan tinggal lah solat 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum fajar 2 rakaat ya. Dengan namun begitu, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, jangan lupa walaupun di sini disebut Nabi SAW witir berapa rakaat? 3, 1 campur 2 kan, 2 campur 1 kan. Di sana ada riwayat yang lain daripada Imam Ahmad contohnya, bahawa Nabi SAW witir 4 dan 3. Kana yutiru bi 4 wa 3. Jadi berapa? 4 campur 3, 7. Witir dia. Apa maksud 4 campur 3 ni? Maknanya Nabi SAW tak bagi salam kecuali pada yang terakhir. Jadi 7. Wa 6 wa 3. 6 campur 3. 6 campur 3 apa? 9. Tu dia. Kita satu campur 2 tu pun mata bersergai lah. Kan? Allahu Akbar. Ada lagi. Wa 10 wa 3. 10 campur 3. 13. Jangan kering. Walam yakun bi aktsara min 13, tapi tak lebih daripada 13. Wala yutiru bi anqasa an 7, dan tidak witir kurang daripada 7. Itu riwayat Ahmad. Hadis riwayat Imam Bukhari tadi ni 3 lah. 3.
Kita jangan duduk serabut lah. Ni semayang sunat. Kalau semayang maghrib dia kata 2 rakaat tu kita letih lah. Tapi tak berubah semayang maghrib. Duduk 3 tu lah. Kan? Kalau ada di sana orang kata ya dah hadis Nabi kita semayang maghrib 3 rakaat, kita kata apa? Mohong lah. Makna riwayat tu batil lah, palsu. Okey. Hadis seterusnya, wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW salat malam 13 rakaat, witir 5 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Maknanya apa dah? Oh ya, dia semayang malam 8 juga. Baki lagi berapa? Nak jadi 13. 5 lah. Hak witir 5 tu, Nabi solat 1 rakaat. Lepas tu bangun. Rakaat yang kedua, dia tak tahiyat, dia bangun. Ketiga, dia bangun. 4, dia bangun. 5, tahiyat, bagi salam. 1 salam. 1 salam. Tu hak kita dengar 5. Hak 9 1 salam bodoh. Hak 7 1 salam bodoh. Jadi banyak riwayat. Kalau kita tengok riwayat ini sahih semua, maknanya kita buatlah kadang-kadang. Kadang-kadang kita buat 1, kadang-kadang kita buat 1 rakaat, kadang-kadang kita tak buat 3 rakaat, buat 1 juga. 1 lah kita ni tak larat. Kan? Sampai bila baru buat 1 tu lah. Maknanya ikut kemampuan kita. Janganlah kita buat banyak sangat lah kali kita jemu. Jangan. Aku tobat lah malam aku buat banyak lah padan kot, tahan setahun kot. Kan? Jangan. Jadi asal dulu hadis yang sebut kata, ingat lagi, minggu lepas kita jumpa hadis salatul lail mathna mathna, semayang malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi hadis itu bukanlah menunjukkan bahawa wajib kita semayang malam 2 rakaat 2 rakaat, tak boleh lebih. Kenapa? Karena ada hadis yang kata Nabi SAW semayang 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, 9 rakaat 1 salam. Jadi semayang sunatnya tak boleh. Jadi masalahnya tak buat. Boleh buat tak? Kan? Pasal apa pakat duk lena? Tambah hujan-hujan lah ni. Sedap. Wa anha qalat min kulli layli qad utar. Rasulullah SAW fantaha witruhu ila sahari. Muttafaqun alaihima. Allahu Akbar. Hadis kuat lah tu. Dari Aisyah pula ia berkata, pada setiap waktu malam Rasulullah SAW selalu melakukan salat witir. Kemudian witir beliau berhenti pada waktu sahur. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dan sebelumnya disepakati oleh Imam Bukhari. Apa makna dia? Nabi SAW tak pernah tinggal salat witir tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Tapi ingatlah, kok mana cerita pun dia bukan wajib. Tapi nanti apa lagi kita nak buat bekal kita di akhirat ni. Terutama sekali kita dah hujung-hujung lah ni. Apa maksud hadis ni juga? Selain daripada membawa maksud tiap-tiap malam Nabi salat, juga membawa maksud seseorang itu boleh dia nak solat witir pada waktu mana pun daripada malam. Sama ada dia nak buat lepas Isya, kadang nak buat pukul 9, kadang nak buat pukul 10, kadang nak buat pukul 11, kadang nak buat pukul 12, kadang nak buat pukul 13 ke? Pukul 13 mana dah? Pukul 1, kadang nak buat pukul 2, kadang nak buat pukul 3, kadang nak buat pukul 4 ke? Yang pentingnya daripada Isya sehinggalah sebelum masuk waktu fajar. Tu maksud kata min kulli lail, makna pada sepanjang-panjang waktu malam.
Nabi kadang-kadang dia buat selepas Isya, kadang-kadang macam itulah. Maknanya kok mana pun witir itu macam hadis yang sebelum ni disebut pada di antara Isya dengan fajar. Lepas pada fajar, mungkin kita ada jumpa hadis ke, tak boleh dah witir. No? Tapi di sana ada pula hadis yang kata kalau orang tu duk biasa semayang witir, tiba-tiba dia jaga lepas pada waktu fajar, dia boleh qada balik. Qada balik. Tu nak abang kata siapa pun tak boleh duduk berkerah dalam masalah fiqh. Dia sangat terbuka. Sangat terbuka. Kecuali pada benda-benda yang dipanggil azimah, satu ketetapan syarak. Kan? Hidup kelibat semayang maghrib 3 rakaat dengan 2. Tu je. Tak boleh. Itu sebab benda tu satu penetapan. Tak boleh. Ada pun masalah sunat ni. Cuma jangan kita menegaskan bahawa sesuatu itu sunnah kalau tidak ada bukti kata ianya sunnah. Itu ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, hadis seterusnya Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaih. Ni Abdullah bin Amr bin al-As ni orang muda lagi. Nabi kata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau jadi macam orang tu, macam seseorang itu. Janganlah engkau seperti fulan. Maknanya janganlah hang jadi macam dia tu. Pasal apa? Ia bangun di sebahagian waktu malam, lalu ia meninggalkan solat malam. Dia bakit kecil ya. Kan? Tambah hujan-hujan ni. Boleh bakit kecil. Tapi lepas pada tu, lena balik. Ataupun dia balik bakit tengok bola ya. Musim Piala Dunia. Mula lagi. Kan? Piala Dunia. Piala Dunia ni, Allahu Akbar. Dia beli siap dah. Bekalan dia tu. Ayak gas lah, kacang goreng lah, apa tunggu siap. Kan? Alhamdulillah lah. Kita waktu budak-budak dulu pun tak ada kegilaan yang macam tu. Kan? Main bola ada. Kan? Wakil kata kelak. Ya, kelak kampung lah Madin. Kan? Tapi tak pernah menang pun. Seronok waktu muda. Tapi tak ada lah sampai teruk-teruk duk jaga malam kan. Sampai Stadium Deraman pun tak bisa masuk. Cik Mat. Jadi jangan. Rasulullah kata jangan jadi macam setengah orang yang dia jaga malam, tapi dia tak solat malam. Rugilah. Kata umpan, sebenarnya apabila kita terjaga di tengah malam, itu rezeki kita lah. Allah gerak kita. Allah kata minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudah. Di sebelah malam itu bertahajudlah kamu. Moga-moga Allah Ta'ala akan buat, Allah Ta'ala bagi kepada kamu, sediakan bagi kamu maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Di mana tu? Di dalam syurga. Tak mau lagi. Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Maknanya kena ajaklah, kena ajak diri kita. Ajak diri kita, latih diri kita tu, pujuk diri kita supaya membiasakan diri dengan benda tu. Benda apa pun kalau kita tak biasa, dia jadi kekok payah. Awal-awal bawa kereta ni, masuk gear dia kena, masuk gear dia kena. Ingat tak waktu mula-mula bawa kereta? Nak masuk gear dia kena. Kalau gear lama dululah, lah ni auto ya, senang kan. Kalau buat motor pula nak masuk gear ya,
Dia gaduh nak mampus mutu macam-macam kan. Tapi dah lama lepas tangan. Budak-budak lah ni pakai tayar satu ya. Kita Jepun ni silap buat mutu tayar dua. Tayar satu boleh jalan lah. Hadis seterusnya. Wa an Aliin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Quran fa inna Allah witrun yuhibbul witr. Lagi hadis witir. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat witirlah wahai ahlul Quran. Maknanya orang yang Allah bagi kepada kamu Quran, semayanglah witir. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala itu witir, ganjil. Dan suka kepada benda-benda ganjil. Witir. Kan? Kita nak buat apa-apa kalau boleh ganjil. 1, 3, 5, kacau balik tak lagi. Nak suap nasi lagi bilang. Bagi cukup lah, witir juga. Witir. Kasut lagu mana Maya? Kasut kita tu kena bagi jadi 3 lah. Faham lah maksud dia. Allahu Akbar. Dan dimaksud kata ya ahlal Quran ni mana orang mukmin lah. Orang mukmin. Kita ni lah. Okey, hadis seterusnya. Allahu Akbar. Maknanya apa dah? Hadis ni galakkan supaya kita solat witir. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW bersabda, jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malammu. Maknanya semayang malam kita tu, kita tutup dengan salat witir. Last sekali, sebelum subuh kita salat witir. Tak apa. Sekali ada kita jumpa hadis yang kalau kita bimbang, takut nanti kita tak jaga ataupun kita jaga lewat, dia suruh kita semayang lepas Isya sebelum tidur. Boleh, tak ada masalah. Ada keluasan padanya. Wa an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin rawahu Ahmad was salasah wa sahih Ibn Hibban. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Riwayat Ahmad dan Imam 3. Maknanya Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Disahihkan Ibnu Hibban. Apa maksud dia? Maknanya dalam satu malam tu kita tak boleh semayang witir 2 kali. Tadi kita semayang dah witir sebelum kita tidur. Nanti kita bangun, kita takdir kita bangun awal, kita semayang tahajud. Lepas pada tu jangan dah semayang witir. Saat ni kita ada pula orang kata, orang nak kata, dia kata lah kan. Tapi kita cerita di sini. Dia kata bila kita semayang witir dah sebelum tidur, sebelum kita semayang tahajud, semayang witir pula. 1. Lepas tu kata orang nak kata, dia kata lah kan. Lepas tu semayang malam, lepas pada tu witir pula. Hak 2 pun tak boleh ditambah ke jadi 3 je yang keren. Ni Nabi kata la witra ni tak boleh 2 kali witir, dia 3 lagi kemas. Kan? Maknanya apabila seseorang itu dah solat witir sebelum dia tidur, dia bangun untuk solat malam, tak perlu lagi dia solat witir. Kan? Kalau cara dia tak solat witir lagi, maknanya jadikan solat yang terakhir dia itu solat witir. Yang dia solat dulu pasal apa? Takut dia tak jaga. Dia kenapa? Kerana sayang dia kepada solat witir. Tadi dia solat dulu. Solat dulu. Nak buat apa? Keterbukaan tadi. Boleh kita solat witir di awal
sebelum kita tidur, boleh kita solat witir selepas kita bangun daripada tidur. Syarat dia di antara isya dan subuh. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama. Tu kena ingat tu. Dia tak sebut di sini. Maksud dia pada rakaat pertama selepas Fatihah. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, makna dia pada rakaat kedua selepas Fatihah. Dan qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Imam Nasa'i menambahkan, yang kata beliau tu mana Imam Nasa'i menambahkan, beliau tidak salam, tidak memberi salam kecuali pada rakaat terakhir. Apa maknanya? Nabi SAW tidak duduk tahiyat awal. Tahiyat dia sekali saja, kerana bagi salam sekali, dia tak duduk. Dia semayang, lepas baca Fatihah, dia baca sabbihisma rabbikal a'la, semayang macam biasa, bangun rakaat yang kedua baca Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian dia turun rakaat, sujud, terus bangun. Sujud yang kedua terus qiyam, sambung rakaat yang ketiga, kemudian baca Fatihah dan qul huwallah, kemudian dia turun rakaat, sujud 2 kali, kemudian barulah bagi salam. Clear lah? Okey. Kita buatlah, dah kita mengaji dah. Kita buatlah. Dan sebenarnya benda ni kita dah buat dah. Cuma kita dapat dengan orang kata apa? Kita dapatlah dalil tu. Kita bahasa kemas sikitlah kita buat tu. Ada lah kita jumpa sebelum ni kita tengok orang nak buat ya kan. Kita pun turut buat. Ni kita jumpa dah kemas lah kali ni. Confirm lah. Confirm tak apa, jangan sombong lah. Confirm lah kali ni. Confirm. Kalau tidak kan lesen P, lesen L. Lesen L dulu baru P noh. Tidak lesen L, lesen P. Lepas tu confirm lah. Buatlah P tu. Wa li Abi Daud wa Tirmizi wa nahwu an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi kulla suratin fi raka'atin. Wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Hadis serupa juga ada dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari Aisyah. Di dalamnya disebutkan setiap surah dibaca tiap rakaat, dan di rakaat terakhir membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas dan mu'awwidhatain. Maknanya dalam satu rakaat tu Nabi baca banyak surah. Ada juga dia buat begitu. Hak yang tadi ni baca apa dah? Satu surah pada setiap rakaat. Surah rakaat ni baca surah lain. Rakaat lain pula baca surah. Hak ni ada juga riwayat sebut kata apa? Riwayat ni sebut pada bahawa dalam rakaat yang sama dia baca 2-3 surah. Boleh juga maknanya. Hadis seterusnya. Kita nak pergi laju, nak masuk bab sembahyang jemaah pula ni. Jadi kita nampak sembahyang jemaah ni macam-macam ni, celaru pun ada lagi ni. Kita kena mengaji lagi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Ni senang ya. Daripada Abu Sa'id dia kata Nabi bersabda, salat witirlah sebelum kalian masuk waktu subuh. Wali Ibn Hibban man adraka subha wa lam yutir fala witralah. Ni
Kata di dalam riwayat Ibn Hibban, barang siapa telah masuk waktu subuh dan belum salat witir, maka tidak ada witir baginya. Mana salat witir itu sebelum masuk waktu subuh. Bila dah masuk waktu subuh, tak boleh lagi salat witir. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari dia boleh pula. Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri juga ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari melakukan salat witir atau lupa, hendaklah ia mengerjakannya setelah salat subuh atau ketika ia ingat. Boleh pula. Tu kata dia dah keluasan. Maknanya siapa yang dia ghalib semayang malam, semayang 2 rakaat, lepas tu masuk subuh, sedangkan dia tak witir lagi. Hadis tadi kata siapa dah jumpa dengan masuk waktu subuh, dia tak boleh dah. Hadis ni kata boleh dia semayang lepas pada semayang subuh. Syarat dia lupalah, lalai lah. Kalau dia senaja tak boleh lah. Lek lagi sekibat pas subuh tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh. Dia bercadang untuk buat lepas pada subuh witir, itu bid'ah lah. Tak betul lah. Itu pun di kalangan ulama menyebutkan itu pun bagi orang yang selalu jadi kebiasaan bagi dia solat witir. Kalau orang yang tiba-tiba yang mimpi apa, tak tahu berubah tabiat, baru berasa nak solat witir itu, tu dah lah. Itu perbahasan di kalangan ulama, dia kata tidak bagi orang itu. Mana orang yang dah memang lazim bagi dia witir, tapi hari itu tu dia terlupa ataupun dia terlak ke barang, Muhammad kan, dia tertidur ke, terlak ke barang, maknanya dia dibolehkan bagi dia. Kalau tiba-tiba je kan nak buat, tak boleh lah. Wa an Jabir qala Rasulullah SAW man khafa an la yaqum. Dia ni hadis yang kita boleh witir lepas isyak. Man khafa an la yaquma min akhiril lail fayutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili mashhudah wa dhalika afdal. Rawahu Muslim. Ni kita tengok kelebihan mana witir yang lebih afdal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang bimbang tidak dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia witir di awal malam lepas mayang subuh, lepas mayang isya, jangan kering lepas subuh. Lepas mayang isya, dia semayang isya, lepas pada mayang isya, dia semayang sunat ba'diyah, jangan tiah rawatib. Lepas pada semayang isya, dia semayang rawatib 2 rakaat atau semayang rawatib 4 rakaat kan. Kemudian dia semayang witir 3 atau 1. Terpulang dia. Dan barang siapa tu, dia takut nanti dia tak jaga. Pasal hari ni letih. Dengan letih duk putak, duk mengalar letih banyak kan. Jadi takut tak jaga kan. Duk tarik badai tengah hujan hari ni. Kan? Dia takut tak jaga pagi esok, dia pun semayang witir siap-siap. Boleh. Dan barang siapa yang merasa mampu untuk bangun pada akhir malam, dia kata, aku boleh kot kata, hari ni tak buat apa, duduk menengung lah hujan ni, nak keluar buat kerja tak boleh, motong tak boleh, pau tak boleh kan. Jadi rasa macam ada kekuatan, rehat, tidur buat darah, khairullah buat dah pagi ni tengah hari tadi dah tidur lah sikit, ada tenaga untuk bangun. Jadi dia pun Rasulullah kata hendaklah ia witir di akhir malam. Pasal apa? Karena sesungguhnya witir di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama. Kan Al-Quran Allah kata wa Qur'anal fajri kana mashhuda, disaksikan. Itulah tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebut kata bila berlalu 1/3 malam Allah Taala turun langit ke turun langit dunia tu, duk tanya siapa dia nak minta apa oi. Kita duk keren duk lena.
Siapa nak minta apa aku nak bagi, nak minta ampun aku nak ampunkan. Tapi kita ni orang dosa tak ada, relax tidak. Kan? Kita orang dosa tak ada, tak pernah buat dosa apa. Habis tu kita boleh lena elok tu. Kan? Tak ada masalah langsung kita. Allahu Akbar. Jadi kalau berasa kita ada dosa banyak, mohonlah keampunan daripada Allah, bangunlah. Kan? Elok-eloknya pukul paling lekeh pun pukul 5 tu kena jauh dah daripada katil, daripada tilam tu. Noh, kena jauh dah. Kes selimut tu kena tok tepi lah. Kalau duk sayang kat kes selimut lagi, takut dia bawa pila kubur kes selimut tu. Kan? Jagalah. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajr faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajri. Bunyi dah. Tak ada habis dah. Tak apa. Daripada Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, apabila fajar telah terbit, habislah waktu semua salat malam dan witir. Tak payahlah duduk galak nak semayang witir, nak semayang malam lagi. Bila orang bang dah, subuh, tak ada dah. Yang ada tinggal satu dah. Yang lebih baik daripada dunia dah. Dan isi dia, sunat sebelum fajar. Hak tu ya. Maka salat witirlah sebelum terbit fajar. Jadi maknanya apa dia? Solat witir, solat malam, waktu dia sehingga sebelum fajar. Sebelum fajar. Bahkan ada di sana hadis yang menyebutkan bahawa apabila fajar sadiq, haram, bila mari fajar yang mula tu, haram solat, halal makan. Apabila mari fajar yang kedua, fajar sadiq tu, haram makan, halal solat. Maknanya bila mari fajar yang mula tu, habis dah waktu solat malam. Tak ada dah. Yang boleh apa dia? Sahur. Sahur tu waktu tu. Kan? Apabila mari fajar yang kedua, fajar sadiq tu, waktu tu tak boleh makan dah. Haram makan. Bagi orang nak puasa lah. Orang yang tak puasa, balas lah. Kan? Orang yang nak puasa, tak boleh makan dah. Halal solat. Maknanya, solat subuh lah. Boleh masuk lah. Boleh semayang lah solat subuh. Lepas tu kalau cara orang tu dia terlepas. Tak boleh, dia orang kita terlewat, bangun, jaga-jaga, tengok subuh dah. Dia nak buat lagu dah. Ada cara rawatan dia. Daripada Aisyah, kata Aisyah, kana Nabi SAW idza lam yusalli minal laili mana'ahu min dzalika an-naum aw ghalabathu 'ainahu shalla minan nahari 12 raka'ah. Nabi SAW kata Aisyah, apabila tertegah ia daripada bangun malam, sama ada kerana dia mengantuk kan, ataupun tak larat lah, maka dia akan semayang 12 rakaat siang hari. Allahu Akbar. 1 rakaat tak larat nak akik tangan 12 rakaat. Nak abang apa ni? Solat nak abang kata apa, betapa besarnya solat itu sehingga diambil berat oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana dengan orang yang 1 rakaat pun dia tak mau solat siang atau malam. Hak wajib pula tu. Nak abang kata apa? Betapa besarnya solat tu. Hingga Allah kata apa dalam Quran? Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat ia kecuali bagi orang-orang yang takut ke Tuhan. Khashi'in. Orang yang takut ke Tuhan. Siapa dia orang yang takut ke Tuhan? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Tuhannya dan dia akan kembali kepada Tuhannya.
Kita kalau kita rasa yakin akan berjumpa dengan Allah, Allah bongkak ambil segala kehidupan kita, kita kena semayang lah. Orang yang tak semayang ni, dia memang tak percaya pada hari akhirat. Dia tak percaya pada hari akhirat. Kita tak tahu nak buat lagu mana dah. Dah daripada awal. Daripada awal. Kita suruh kira lah, suruh mari masjid. Semayang tu pun dia jadi berat, payahlah. Kita alhamdulillah bersyukurlah banyak-banyak. Allah bagi keringanan kepada kita. Kalau bagi ringan, kita berasa ringan ni nak mari. Alhamdulillah. Tak dan juga. Kita berhenti di sini lah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang belajar, faham dan beramal dengan ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.